Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Kita berabi ayat sikit ya. Ada 45 ayat lagi. Surah Al-Buruj. Ayat yang ke-17, hal ataka hadithul junud? Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad perihal kaum-kaum yang menentang rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Jadi seperti biasalah, kalau soalan yang Tuhan tanya tu bukan dia tanya suruh jawab. Dan bila soalan tu dia tanya tu, tentu Nabi tak tahu. Cuba kalau kita tengok dia tanya, Muhammad, tahu dah kau berita puak-puak hak duk menentang rasul-rasul? Enggak, Nabi kita tentulah tidak tahu sebab rasul-rasul hak dulu pada dia tu Nabi tak lahir lagi. Dan Nabi pula jenis ummi yang tak pernah ngaji. Jadi dia kaedah ni, kaedah psikologi. Para ahli ulama kita dia mengambil contoh bagaimana Allah SWT ni bila dia nak supaya orang ambil perhatian, kita kena tanya dia dulu. Tahu kau tak gapo ni? Jadi orang akan tarik perhatian. Dia kaedah ni lah orang guna cikgu-cikgu sekolah. Orang panggil dari segi kaedah mengajar. Kita kena tanya dulu. Kalau kita royak selalu tu orang tak ambil perhatian. Gapo dia royak saat ni? Kadang-kadang dia tak nakal. Tapi kalau kita tanya dulu, mu tahu ke tak? Siapa dia hak mari kemari? Orang pun tertanya-tanya. Jadi gitulah. Keadaan Allah SWT ni, dia tanya Nabi kita, "Hey Muhammad, sudahkah sampai kepadamu berita berapa?" Orang puak-puak tu, al-junud ni maknanya macam tentera. Yang mereka ini ialah dia melawan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Adakah siapa kepada kamu cerita tentang bala tentera? Dia tanya. Ayat ini pendek dan menyebabkan kaum Arab Mekah tertanya-tanya tentera apakah yang dimaksudkan ini. Ini menarik perhatian untuk mendengar apa lagi yang hendak disampaikan. Sebab Quran ni Nabi baca ke orang Arab Mekah. Jadi orang Arab Mekah bila dengar ayat ni dia tertanya-tanya. Tentera apa dia kata? Baik, dia ada dua kalimah bahasa Arab tu. Satu al-junud dan satu lagi al-jaish. Kedua-dua ni membawa makna tentera atau askar. Tapi dari segi pengertiannya tidak sama. Jundun. Jundullah, tentera Allah. Junud, kata plural dia, kata jamak dia. Okey. Junud ni tentera, tapi tentera yang terlatih, profesional. Berbeza dengan jaish. Kalau dia sebut jaish, itu tentera-tentera rakyat biasa. Macam kali kita kira kat tentera sukarela. Bala tentera yang sukarela. Tapi kalau tentera yang sudah dilatih macam tentera kita ni lah, askar Melayu dia raja ni, itu termasuk dalam junud. Okay. Contoh yang diambil Jaishian ialah seperti contohnya Perang Badar. Perang Badar ni bukan tentera. Nabi bakal kerah gitu. Mereka orang kafir ada di luar ni, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Mari kita pergi perang. Maka ketika tu tak pernah masuk latihan gapo. Kalau kita kira tak pandai berdiri lagi. Zaman dulu rok dengan keleweng, rok dengan lembir, dengan pedang je dah. Tapi kalau baik kita baca dari sejarahnya, buat kau tak ada doa. Gapo ni senjatanya ada di antara sahabatnya pakai tajam pertama, wak lembir. Nanti kengok dia mati sepetulur dia kata nak royaknya Ka'ab je. Miskinnya. Dah lah sikit tentera dia 313 orang nak lawan 1000. Alat pun tidak cukup. Tapi benar apa benar. Itu Tuhan sebut. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azillah. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar
Wa antum azillah, sedangkan kamu ni adalah lemah, hina, papa kedana. Tapi benar. Kalau orang ukur dengan otak manusia lah, tolok capur dorak bagi, tentu kalah. 313 lawan 1000. Orang pula orang kaya, ada dengan lembut, ada dengan alat cukup lah. Kami dulu tak ada bedil, bedah berapa. Orang kata banyak dia senjata. Kalau kelis sekali imbah kan, tak ada harap apa nak benar. Tapi inilah pertolongan Allah. Oleh itu kalau disebut junud, tentu mereka yang mendengarkan akan tertanya-tanya tentera negara manakah ia dimaksudkan. Baik. Ini baru Tuhan royak. Al-ataka hadithul junud, tahu tak tentera apa dia? Fir'aun wa Thamud. Ini tentera besar dalam sejarah nabi-nabi dulu. Fir'aun, tentera Fir'aun. Fir'aun lah yang menindas Bani Israel. Dan Thamud, umat Nabi Saleh. Ini tentera yang gagah. Mereka tu ialah kaum Fir'aun dan Thamud. Thamud ni kaum Nabi Saleh. Allah menceritakan tentang tentera Fir'aun dan kaum Thamud yang memang mempunyai bala tentera dan tamadun yang tinggi. Tak ada kalau kita nak cari tentera luar ni nak lawan dengan tentera Fir'aun dari sejarah. Habis orang takut ke dia. Bani Israel itu tak ada tindah ke dia ratus tahun. Jadi Nabi Musa nak selamatkan Bani Israel. Dia minta dengan Fir'aun nak Bani Israel. Fir'aun tak bui. Lepas tak apa lagi kita buat lari dia tu. Dia larinya, dia cari satu ketika yang sunyi. Masa sunyi. Ramai berpuluh-puluh ribu. Nabi Musa heret. Lalu menuju ke Laut Merah. Tu kita tahu belakang cerita tu. Ni buat guana. Tentera Fir'aun duduk di belakang. Depan laut. Bismillah tawakkal Allah, katanya, serah Tuhan, aku nak guana ni Tuhan. Maka Tuhan berfirman, Tuhan kata, cuba memukul. Idrib bi'asaka. Acu kata dengan tokak ada tanganmu. Nabi Musa tak tahu gapo dia nak jadi gapo, tak tahu. Dia apa dia bedah dia terbelah. Terbelah jadi terowong, bukan terowong jadi lorong. Supaya batu. Ada lorong larilah pok dia. Lari tahu dia pok tentera ni hamba. Hamba itulah demon ni hak Nabi Musa buat lari tu. Dia sebagai alik sana. Dia baru sapa, setiap molek duduk tengah tu Nabi Musa katak pula terima wahyu daripada Tuhan. Katak sekali lagi tergelerai. Itulah cerita dia ni. Kalau kita dengar cerita, sebut cerita dongeng tak? Tapi dongeng tak dongeng bukan Quran royak. Dan mereka juga pernah mendengar kisah tentang Fir'aun. Kerana itulah Allah menggunakan contoh Fir'aun dan Thamud. Kaum musyrikin tu dia kenal lah. Dari bila dia baca dari kitab dia kata kaum Thamud ni apabila dia mengembara untuk berdagang apa semua sekali ni, tu cerita tu orang Arab tahu dah cerita tu. Daripada kitab-kitab dia dulu. Kedua-duanya kaum besar itu telah dimusnahkan Allah dengan azab semasa di dunia lagi. Ni kali kita tengok dia buat gambaran tu. Laut tu terbelah, kita nampak tak? Laut terbelah tu Nabi Musa buat lari. Bani Israel ikut celah tu. Jadi sebenarnya Fir'aun ni dia tidak memikir. Ni pelik ni dah. Laut ni apa jadi terbelah gini? Sepatut dia tak agree dah. Pelik ni ke perangkat ke apa, dia tak memikir masa tu. Ataupun kalau dia nak berimeh pun boleh berimeh dia ni. Musa ni peliknya buat guana ni. Ni bukan sebagai orang ni. Patut kalau nak berimeh dah. Tapi dia duduk lekat dengan sihir sama. Musa sihir. Dia duduk dengar pembesar-pembesar Haman ke apa tu. Dia punah raja ni kerana orang sekeliling duduk raja. Sihir tu aku, sihir ni. Jadi dia duduk lekat bawah sihir. Dia tak boleh terima yang ni adalah wahyu daripada mukjizat. Dia tak boleh terima mukjizat. Jadi nyuhungga getek dia. Nyuhungga aku celah ni kan. Bila Nabi Musa katak balik, kata takut semula. Tak. Dan Fir'aun telah tika dia lemah tu lah.
Dia kata amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku nak beriman kepada Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Tapi Tuhan tak terima dah lah. Tuhan ni kedai paruk baru nak ke dia tak terima. Sepuluh kali kita mati esok, kalau nyawa duduk lekong, tengok dah gapo sibuk muk nikah dah, kesudahan kita tu, tiba-tiba kalau nak taubat, tu taubat tidak diterima. Dia kata bila nyawa duduk dia gharah-gharah. Ni dipanggil gharah-gharah ni. Pas kalau nak taubat, taubat lah ni. Nyawa tak duduk sini lagi. Dia dua ketika yang kita tak boleh taubat tak terima. Nombor satu, nyawa duduk lekong. Nombor dua, bila matahari naik kali ni. Bangun pagi esok matahari naik kali ni. Tu. Tak ada dah. Tak boleh taubat. Dah. Akan nak tak ada dengan kita. Tapi dengan kita ni nyawa duduk lekong ni. Nanti kau nyawa tidak duduk lekong lagi ni. Kalau nak taubat, nak cuk klik lah ni. Jadi perang Musa ni, bila dia sampai situ, barulah dia kata, amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku nak beriman lah dengan Tuhan Musa, dengan Tuhan Harun. Lepas tu, ketika itulah, bila dia tengok nasib dia, Quran sebut, dia kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baik aku ni kalau aku jadi tanah. Apa Tuhan buat orang aku ni? Padahal dia buat dia bangga dengan kuasa masa duduk atas dunia, dengan sibuk benda dia boleh dah. Raja besar dengan nikmat. Tak ada faedah habis dah. Kalau aku tahu lagi ni, aku jadi tanah sebab tanah ni tak masuk neraka. Pakai mati rahib gitu. Nak jadi tanah dia. Siapa dia kata gitu? Tu Tuhan sebut dalam Quran. Ya laitani kuntu turaba. Dia kata, Tuhan sebut perkataan Firaun. Dan Tuhan juga sebut dalam Quran tu. Dia kata, Firaun ni tidak akan dihancurkan supaya mayat dia boleh ditengok kepada generasi akan datang. Pala ni ada mayat Firaun. Tak acu, boleh tengok mayat Firaun. Itulah sebab seorang profesor daripada barat, dia telah buat kajian di mayat Firaun tu. Dia masuk Islam. Mana? Dak dia jumpa tu memang dah. Dia jumpa hot tu. Dia ada nama dia. Nama-nama Firaun tu ada sebenarnya. Ada jumpa. Tutankhamun, nama apa tu? Tak ingat nama. Ada beberapa nama kan. Jadi hak dengan Nabi Musa tu tak ingat nama gapo. Jadi hak ni hak duduk dalam piramid tu lain kan. Ni hak mati dengan Nabi Musa tu, kalau baca dalam artikel tu lah, seorang profesor tu bila dia pergi cek tu, dia tengok mayat tu mati lemah. Mayat tu. Jadi dalam mengikut artikel tu sebutlah, tak tahulah betul tak betulnya, dia kata masuk Islam. Sebab dia kagum, dia baca Quran, bila Quran sebut dia Firaun mati lemah, dia pun cek tengok macam mana Quran ni boleh tahu dia tu. Firaun ni mati lemah. Dia Firaun ni sebenarnya nama dia Raja Mesir, istilah Firaun. Khafra nama gapo dia, ayah dia nama muka tidak nama orang Arab ni kan. Pelik nama dia tu. Baik. Ini kalau kita tengok kesan kaum Samud, hacul bu jat. Dia kalau dia mari peti macam gepur bumi. Kalau ni gepur bumi, peti yang derah untuk menghancurkan kaum Samud. Kaum Samud ni dia memang beno tamadun yang Iya. Dari sejarah Bani Israel, hak tadi kan kita nak soalan nak tanya. Bila dia lepas ayat ni, itulah Tuhan bakit. Tuhan kata ya Bani Israel, uzkuru ni'matallahi alaikum. Mu tolong ingatlah Bani Israel, banyak dah nikmat aku kamu. Dia selamat daripada Firaun kan. Bila dia pergi dari sana, duduk di padang pasir Tih. Nabi Musa jaga dia situ. Nak pergi ke mana? Sesak 40 tahun. 40 tahun Bani Israel sesak di pada pasir Tih. Tiga tu tak ada makan ni. Tidak makan ni. Nabi Musa berdoa, waktu makan ni manna wassalwa. Manna wassalwa ni kau dia. Manna ni macam susu, macam madu lebuh. Kuti ada di pagi. Bangun pagi, madu tu lekat di daun-daun. Kutik-kutik boleh makan. Lepas tu salwa ni macam daging burung puyuh gitu. Turun burung dengan jinuk gapo dia boleh ambil makan. Lepas tu
Dia berasa puas. Lan nasbira ala ta'amin wahid, dia kata. Tak sabar dia mungsu duk makan benda tolong ni dugah, dia kata. Duk makan menas luar dia kata. Jadi dia suruh Nabi Musa minta. Yukhrijana min dia min apa dia? Bakliha wa kisaiha wa pumiha wa adasiha wa basaliha, nak minta dengan kacang, bawang, apa semua. Lepas tu banyak cerita dia. Lepas tu bila dia nak masuk, siapa Nabi Musa mati, gatilah. Nabi apa je lepas pada Nabi Musa tidak? Yusha dah. Nabi Yusha bukan lepas pada Nabi Musa tu, bila Nabi Musa mati daripada tu, Nabi Yusha pula buat pergi ke tak ingat nama Nabi gapo tu, tapi bukan Nabi dari 25 tu lah. Nabi ni pergi ke Baitul Maqdis. Siapa situ suruh orang Quran suruh tunduk masuk tu, dia pergi ikut belakang. Dia tukar perkataan macam-macam, maknanya nak royak jahat Bani Israel. Lepas tu akhir sekali pengesut-pengesut dalam siri-siri jahat dia bunuh Nabi kan. Nabi Zakaria, Nabi Yahya nyembelih dia buat Bani Israel ni. Nak royak Bani Israel jahat paklah ni. Anak cucu dia lah. Sebab tu Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub. Israel itu Yaqub. Bani Israel anak cucu Nabi Yaqub. Baik. Itulah dua ia Tuhan sebut dalam Quran tu, iaitu perang apa dia? Kaum Samud, wallahu a'lam, tak baca sejarah dia. Tapi Bani Israel paklah ni lah. Tuhan jaga Bani Israel ni. Siapa keremak sehingga turun Nabi Isa. Sebab tu kata tak selesai masalah ni, sebab perancangan Tuhan dia kena jahat, dia kena rapat pakai mak. Lepas turun Nabi Isa dia baru selesai. Tak selesai ni. Okey. Mesej yang Allah ingin sampaikan kepada musyrikin Mekah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah kamu wahai bangsa Quraisy Mekah kalau dibanding dengan mereka? Nak royak gini. Yang mung nak lawan Nabi, nak lawan Rasul ni, mu kena ingat, kaum Samud dengan kaum Firaun tu, Tuhan hancur dah dia. Padahal dia tu tentera yang besar. Mu ni kederak tentera berapa kerak aja buat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Jadi nak royak gitu je. Tentera yang lebih besar dari kamu pun Allah pernah musnahkan dengan mudah saja. Sedangkan kamu tidak ada apa-apa, tiada tamadu hebat seperti mereka, tiada binaan seperti mereka. Hebat kaum Samud ni pahat bukit. Bukan kita buat konkrit semua ni, dia pahat. Nak duduk dalam bukit, dia pahat masuk, buat jenela, buat bilik. Nelanya dia. Dia kata tiada tentera besar seperti mereka. Maka ambillah pengajaran dari sejarah yang telah berlalu itu. Jangan kamu jadi seperti mereka pula. Kemudian ayat 19, balil ladzina kafaru fi takdzib, bahkan orang-orang yang kafir itu terus tenggelam dalam keadaan mendustakan kebenaran. Ini cerita tadi. Orang kafir dia sebut tenggelam itu tenggelam. Setelah mereka tenggelam dalam sifat kekufuran setelah diberikan dengan segala dalil dan hujah, tetapi mereka tidak mahu terima juga. Nabi SAW telah mengemukakan hujah dan dalil yang kuat, namun mereka tetap menolak kerana mereka telah tenggelam dalam sifat-sifat kekufuran. Ragam manusia seumpama itu akan tetap ada sepanjang zaman. Kita nak cari satu zaman yang manusia berimeh belaka tak ada. Itu memang tak jadi dah. Sebabnya memang lumrah dah. Sebab itulah dia, bila Nabi tak ada, ulama pula dia panggil galang ganti Nabi, warasatul anbiya. Makna al-ulama warasatul anbiya ni makna, kalau mengikut tafsir Ibnu Katsir, fi hirasatid dunya wa fi hirasatud din wa siyasatud dunya bih. Dia tu. Wa hirasatud din satu dunia bih, jaga agama dan mentadbir bumi. Itu sebenar ulamanya, jaga agama, tadbir bumi. Jadi dia akan bertepuhlah dengan orang kafir yang ada sepanjang zaman. Sifat orang kafir ni memang dia berdegil dalam kesesatan, walaupun Islam mengemukakan hujah dan dalil yang kukuh.
Sebab Tuhan punya hati ni Tuhan. Kalau dia Tuhan koci, tak seroyak gajah rimah tak dengar. Adalah jawapan dia. Kadang-kadang kita tak terfikir dia nak jawab lagu tu. Betul tak? Tak terfikir. Sebab ada orang dia cerita tu. Dia nak suruh orang ni berhenti minum arak. Ni cerita lah. Nak berhenti minum arak. Nak royak dalih hukum, dia tak pakar. Dia royak dari segi kesihatan. Dia pun ambil cacing. Cacing dia cucu arak. Mampu kerah cacing. Cucu arak. Dia kata cacing mu tengok ni. Mu tergamuk minum dia arak. Cacing pun mampu. Ada jawab gua mana? Molek dia kata biar cacing mampu dia perut. Tak payah makan obat cacing. Nak royak. Kita tak terfikir dia nak jawab. Siapa dia ajar jawab pen ke dia? Iblis lah ajar ni. Sebab tu kalau kita nak royak ke orang-orang kan. Berimeh lah kerana gini agama tak baik. Tata dia jawab pen tu kita tak terjawab. Kadang-kadang bisa jawab pen dia. Kita nak jawab tak boleh. Pasal apa? Ni nak royak dia tu hanya koci perut pedah kan. Ni dah balur dia boleh. Itulah. Macam hambut royak sokmo ni. Hak paling kita bersyukur sekali. Terima kasih sekali. Tuhan ni capuk kita ni jadi nak ke agama. Kalau termasuk dalam golongan orang-orang yang tak tahu agama. Tak ni baca dalam berita. Orang apa nak kata rakyat Malaysia, orang Melayu ada ditangkap baru ni kerana jadi ejen Israel. 220,000 sebulan sekelami boleh pendapatan, makan gaji dengan Israel. Dia untuk jaga sebab gini dia nak igat orang Palestin hak mari sini. Untuk diserahkan kepada tentera Mossad. Mossad dia panggil tak? Orang cek dapat igat di polis. Terkantoi dia panggil dosa kelamin ni 120,000 sebulan. Dia ni seorang pembantu pejabat. Duduk dengan mewah ke mana. Dia 120,000 sebulan. Israel bayar gaji. Nak royak sanggup. Kerana 120,000 dia jadi tali baru Israel untuk nak mampu orang Palestin. Nampak tak situ? Tak ada nilai. Mana-mana agama tak ada bergapo. Kemudian wallahu min waraihim muhit. Ini nak royak ni Allah tu dari belakang mereka melingkungi mereka. Buatlah muna buat gapo apa mu kena ingat. Tuhan ni dia tidak duduk saja. Allah mengepung melingkungi mereka dari belakang juga bermaksud dari hadapan dia dari tepi. Malah maksudnya sekeliling mereka. Allah menggunakan lafaz muhit yang bermaksud meliputi sekeliling. Bererti mereka tiada tempat untuk keluar. Ini adalah ancaman yang besar kepada mereka. Bal huwa Qur'anun Majid. Ni. Akhir sekali bahkan ialah Al-Quran yang tertinggi kemuliaannya. Yang mereka dustakan adalah wahyu Allah. Sesungguhnya Al-Quran yang mereka dustakan itu adalah kalam Allah yang maha mulia dan maha benar. Nak royak Quran kita ada dengan kita ni kan. Dia ni bersifat qadim. Kena ingat hati kita tu. Bukan main-main. Bukan Tuhan buat masa Nabi Muhammad nak turun wahyu di Gua Hira. Dia terima Iqra ayat pertama. Bukan teka tu dak firman Allah dak. Kalam Allah ini adalah qadim. Maknanya sama jadi dengan Tuhan. Nak kata sama jadi, mungkin Tuhan tak kena jadi. Nak ayatnya kalau Tuhan itu qadim, Quran itu kalimah Quran itu adalah qadim. Tu hak tu ya Tuhan marah sangat orang lawan Quran tu. Bukan kata bila Nabi turun kan, Tuhan pun firman lah duduk. Dia firman ni lama dah. Duduk di Lauh Mahfuz. Nanti masa Nabi Muhammad lahir baru turun. Mana Jibril baru buat turun. Dah, jadi kita belajar dari segi ilmu Quran kan dulu. Quran tu duduk di sisi Allah. Daripada Allah turun ke Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz dia buat turun ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Secara sekaligus ke langit dunia dia panggil. Daripada Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah. Duduk di Baitul Izzah ni turun kepada Nabi selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Cara berecek. Nabi-nabi lain di semuanya kali sebut kalam Allah adalah qadim. Cuma macam Nabi Musa tu turun sekaligus. Dalam bentuk Nabi Musa bertemu di Bukit Tursina kan. Dia temu sekaligus. Tapi cerita-cerita Nabi lain tu
disebut dalam tafsir secara sepitah lalu, bukan sebab Quran macam Quran ni dengan detail kita boleh tahu ayat mana ayat waktu turun dan sebagainya dah. Kepada umat Islam yang beriman kepada Al-Quran, hendaklah kembali kepada Al-Quran seperti mana yang ditunjuk dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan generasi sahabat. Itu situlah kita pun ngaji Quran sebab kita duk ngaji ni lah. Kita ngaji ni sebenarnya ngaji baca saja tentang ayat hebatnya Quran tu. Sebut huruf tu boleh pahala dah. Satu huruf 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf 30 pahala dah boleh. Lepas tu kita pula tahu terjemuh dia, ngaji tafsir pula, hukum hakam pula. Lepas tu segala apa hak Quran banyaklah benda tu. Tak ada benda baca tu lebih pahala. Boleh. Baca tak faham makna baca sebut betul boleh pahala lalu. 3 huruf 30. Sehuruf 10. Tu dalam hadis Nabi. Kena rajinlah baca Quran. Tapi macam wayak sokmo lah. Jadi bila kita ngaji Quran ni, kita macam malam ni kita nak tahu juga makna dah. Makna apa dia. Kau dah baca saja. Sebab kita kata duduk baca surat, tidak nak faham surat tu gapo, duk mengeja surat. Tak. Kajian turun mari, dia buat turun surat arahan. Kita tak mai baca, tidak nak dengar arahan dia royak dah. Dah. Jadi pick up pertama baca dulu. Baca biar betul, lepas tu faham makna, lepas tu segala hukum hakim ada dalam dia tu kita nak turun. Itu baru dia panggil Quran. Hendaklah kita merapatkan diri dengan Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sekadar bacaan. Dia sebut sini. Untuk mendapatkan pahala. Memang pahala kita tak napi. Jangan pula kita marah orang baca Quran. Tak apalah baca Quran itu betul dah. Tapi malah perlu memahami kandungannya. Ni malam ni kita nak faham makna dia ni. Dan menjadikan panduan hidup secara lengkap. Kalau hak mana dia kata tak baik, jangan dia buat. Kalau dia kata dia suruh, kena buat. Tu panggil turut Qurannya. Akhir sekali ayat fi lauhim mahfuz, lagi yang terpelihara dengan sebaik-baiknya pada luh mahfuz. Belah mana muka luh mahfuz? Wallahu alam. Tu bahagian kita tak tahu tu. Supaya aras juga. Tak ada siapa di aras. Tapi Quran Tuhan sebut aras. Nabi sendiri Isra' Mi'raj tak siapa di aras. Kita tengok hak Malik Isna kita baca mula. Pelik tak? Arah ni dia kata ada 30 tiang. 8 orang malaikat duk pikul dia. Baik. Nak tahu bersama mana malaikat ingat dak baru ni? Jibril kan? Jibril hak nak teka Nabi terima ayat kedua tu kan lepas Iqra' tu, Jibril tunjuk sayap dia. So sayap Jibril teduh habis langit bumi. Jibrilnya ada 300 sayap alik kanan, 300 alik kiri. Lah, besar gitu mu. Jadi masa Nabi Isra' Mi'raj, Nabi boleh kelih Jibril. Allah, besarnya mu. Besar lagu mana? So sayap penuh dunia. Pas dia ada 900. Tu baru so. Bila Nabi kata dia tu besarnya mu Jibril, dia kata aku ni boleh duk teduh. Aku seorang ni boleh sedang molek muak so sayap Israfil. Sayap Israfil pula 900 kanan 900 kiri. Ya Allah, kata lagu mana besar. Nampak dah besar. Lepas tu pula Israfil ni pula baru boleh duduk teduh di bawah sayap malaikat hak pikul arah. So sayap yang malaikat pikul arah tu pula ada 1200 halik kanan, 1200 halik kiri. Cuba bayang kita ada besar mana. Nampak tak? Sebab itulah kalau dari riwayat tu bila Jibril tu dia jumpa tiara, dia terbang nak cari tiara yang kedua, letih dia, lenguh dia. Sebesar-besar sayap dia sekali kebah tak tahu mana, tak jumpa cari tiara nombor 2. Bahawa kita ngaji ke Allah hebatnya ciptaan Allah SWT besarnya kerjaan Tuhan. Al-Quran itu dipelihara oleh Allah daripada sebarang penambah perubahan dan penyimpangan. Di luh mahfuz belah mana benda tak payah tahu. Belah mana rupa di luh mahfuz. Allah telah berjanji yang dia sendiri akan menjaga Al-Quran. Oleh itu dia memberi isyarat bahawa Al-Quran memberi kekuatan kepada orang mukmin. Barulah kita nak masuk surah yang ke-84, surah Al-Insyiqaq. Insyiqaq ni maknanya jadi apa? Terbelah. Ni cerita nak royak kiamat. Kalau baru ni dia royak atakui tu jadi gulu, Al-Qari'ah tu menggegarkan dah. Nama
Nama-namanya kiamat terlalu banyak. Dalam banyak-banyak nama ada Tuhan beri nama so kiamat ni gapo dia terbelah. Kiamat terbelah. Gapo dia terbelah. Kita nak tengok gapo terbelah ni. Cuba kali kita tengok ni dan kita baca 10 ayat dah malam ni dah. Cuba baca 10 ayat dah. Kita baca sekat 10 ayat malam ni. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره صدق الله العظيم. Isa masuk 82 minit. Ada 5 minit ke dah? Tengok. Ayat nombor 1 dia kata idzash sama'un syaqqat. Apabila langit terbelah. Baru jumpa. Surah ni dia sebut insyiqat. Kena ke insyaqqat ni langit terbelah. Kita duduk tengok belah mana langit tak tahu. Langit ni kita tak tahu nak buat kosong gitu. Gapo dia benar tak tahu. Tapi kok mana Tuhan kata terbelah. Pecah dua. Insyiqaq. Kalau dari kaedah bahasa kan hak dia panggil kata terbitan dia. Dan hak ni perbuatan. Insyaqqat ni perbuatan. Dan kalau orang putih dia panggil past tense. Insyaqqat. Insyiqaq tu maknanya itu kata terbitan dia. Idza sama'un syaqqat, apabila langit terbelah. Kita pun itulah sebenarnya kalau kita tengok dari tafsir, ya kita duk tengok awan ni atas ni dia kata dibuat daripada logam. Lepas daripada langit dunia, lepas tarikh. Hak Nabi Isra Mi'raj. Langit sebutir kita tak faham sebab kita tak sampai pergi. Tapi kalau kita baca dari tafsir lah, kita nak tak dibanyak baca dari tafsir. Dibuat daripada tembaga, logam dengan gapon. Hak diku atas ni. Sebab apa? Matahari semua ni baru langit dunia. Langit dunia. Tika Isra' dan Mi'raj. Nabi tengok langit dunia tu seperti pasir. Ngetari ngebulai dia gejugak Nabi tu kecil tu. Mari tari dengan planet-planet sistem matahari tu baru langit pertama. Lepas tu Nabi naik langit kedua tu kecil pula.
Dia nak nyapa ke-7, jadi bakal hok 7 nu dia buat dengan temaga gapo hok tak boleh gi tu. Wallahu a'lam sebabnya kita hanya boleh royak setakat perkabaran hok Nabi royak. Hal lebih pada tu tak tahu. Tak tahulah tafsir ambil mana. Pernah baca dalam tafsir dia sebut dia buat daripada penjaga apa. Tapi Tuhan sebut pecah. Belah mana pecah pun kita tidak tahu. Tak. Sini. Baik. Ketika Allah menghendaki kerosakan alam semesta yang menandakan ketibaan hari kiamat, akan terjadilah perkara-perkara yang sangat ngeri dan menakutkan. Kalau kita baca dalam tafsir kita orang beriman ni, Tuhan tak kecapi benda-benda lagu tu. Dia mati dulu. Ada satu tafsir tu dia sebut, dia mari angin panah untuk mematikan segala sakit baki orang beriman. Dia kata. Tapi hak jumpa dengan Dajjal, jumpa dengan Dabbatul Ard tu, ada lagi orang imam bilah, belih lagi. Sebab apa? Kalau tak ada orang beriman, mana pula nak dia sebut tu bila siapa tak turut Dajjal kan, kena seksa, siapa tak turut Ya'juj Ma'juj. Kenapa tak? Baik. Apabila tak ada berlaku tu, habis berlaku dulu sebelum bumi nak pecah. Sebelum bukit nak cabut. Sebelum pada tu dalam surah Al-Qari'ah, Al-Qari'ah kita baca dulu, bukit dulu cabut, cong, rata jadi tanah. Bukit cabut. Tu belah mana kita kelih ngeri dah tu. Tapi dia tak wui dah. Orang-orang beriman pun kita ni nak rasa benda-benda lagu tu. Sistem perjalanan bintang-bintang di cakrawala yang teratur dirosakkannya, sehingga terjadilah pelanggaran sesama bintang, menyebabkan seluruh isi langit pecah terbelah. Matahari belagong dengan bulan, waktu planet Marikh belagong atau gogeng, celbu. Lalu diterbitkan awan putih berselerakkan kelihatan di seluruh angkasa luas. Ini tafsir yang disebut ni. Dia kalau kita ngaji tafsir ke dia ada dua. Dia panggil tafsir dia bersandar kepada hadis, tafsir bil ma'thur dia panggil. Ada juga tafsir dia panggil bil ra'yi, hasil daripada ketajami, orang panggil ilham, apalah ahli ulama. Tu ni jadi mana hak tu ada orang terima, ada tak terima. Dan ada juga diambil daripada kisah-kisah Israiliyat. Maknanya daripada kitab-kitab dulu, dari Taurat, dari Zabur, dari Injil dulu. Dia itu makna jenis-jenis tafsir. Jadi benda ni tak tahulah dia ambil mana ni sebut ni, kita bacalah kerana tafsir ni pun diterima. Tafsir Ibnu Asir dan tafsir diambil daripada tafsir-tafsir ada ni diterima oleh masyarakat Islam ni. Kita baca dalam tafsir sebut. Dia kata terbelahnya langit berpunca dari kerosakan susunannya dan kerosakan sistem perjalanan bintang-bintang. Mula Tok Guru ni dia ulahnya mengikut dia tafsir. Bapa dia kata jadi belaga, dia punca di bumi. Bumi dulu punah dia. Bapa bumi punah pasal manusia yang mengkhianatinya. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Rusaknya langit dan bumi ni Tuhan kata kerana bikinan tangan manusia. Pasal apa? Manusia ni Tuhan buat jadi khalifah, orang panggil pemerintah akhir bumi. Tujuan dia nak punah dah bumi. Kalau lok ke makhluk lain, dia tidak punah bumi. Gapo dia manusia punah bumi, dia kata. Dia duduk tebuk, dia duduk korek. Dia kata kalau korek biji besi, ni mudah Tok Guru dalam tafsir dia baca Kota Baru pula. Korek besi tu duduk atas bumi juga. Jadi keberatan bumi tu tular dah tak dah. Tapi dia kata bila korek geh. Bila korek geh dia naik. Hak tu lelah ni kita dengar berita lapisan ozon telah menipis. Nampak tak? Macam-macam punuh ni. Jadi punuh alam ni punuh. Dia kata bila punuh tu sedangkan planet-planet ni duduk menarik antara satu sama lain. Dalam keseimbangan kan. Dia ada graviti ke apa. Bila punuh punuh habis lain. Baca budak-budak main ke betul tubuh lah pecah sebutir, pecah semua. Punah bumi dia gogeng. Tu dengar tafsir Tok Guru dia bila dia baca tafsir ni. Baik. Kemudian kita kisah lagi ayat ngabisan ni nak masuk isu dah. Wa azinat li rabbiha wa huqqat disebut. Dan mendengar arahan Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh. Dia nak royak. Tuhan sebut ni sebenarnya ya belaga ya gapo dia kata aku ya Rahman, dan makhluk tidak akan bantah dengan apa yang aku suruh. Bila dia perintah kepada matahari, hei matahari, mu kena duduk sini. Hei bumi, mu kena cleaning matahari dengan
365 hari. 365 hari 1/4 hari. Cukup setakuk. Bumi tak bantah. Nampak tak? Dia duduk, dia dengar patuh. Tapi siapa tanya tu, lagu tu dia tahu. Mu belaga pula puak-puak mu. Ni ayat ni. Tuhan kata dia dengar arah aku. Wa azinat li rabbiha wa haqqat, dan mendengar arah Tuhannya, dan sudah semestinya langit itu patuh. Langit mendengar dan patuh di bawah arahan dan kekuasaan Allah. Lalu melakukan apa sahaja yang diperintahkan oleh Tuhannya. Sekalipun diarah supaya terbelah dan merosakkan sistem perjalanannya. Ini kita sambung minggu depan.